Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya nak membincangkan satu lagi topik yang ada dalam kertas 2 bahagian A, iaitu menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah matriks. Okey, jadi kita rujuk kepada skrin. Okey, kita tengok kepada soalan 9Q9.1. Okey, jadi berdasarkan soalan, kita tengok Encik Rashid menjual ikan talapia dengan harga RM sekilogram dan sotong RMQ sekilogram. Pada hari pertama, Encik Rashid berjaya menjual 20 kilogram ikan talapia dan 12 kilogram sotong. Pada hari kedua, Encik Rashid berjaya menjual 2 kilogram ikan talapia dan 14 kilogram sotong. Ini 23 kilogram ikan talapia dan 14 kilogram sotong. Jumlah hasil jualan pada hari pertama dan kedua masing-masing ialah RM402 dan RM465. Cari harga sekilogram ikan talapia dan harga sekilogram sotong dengan menggunakan kaedah matriks. Okay, jadi soalan ni memang dia dah nyatakan menggunakan kaedah matriks. Kalau guna kaedah penghapusan, maka jawapan anda tak dikira. Okay, jadi bila dapat soalan, awak tolong baca soalan, fahami soalan, faham kehendak soalan. Okay, kemudian mesti ikut apa soalan arahkan. Kalau dia kata gunakan kaedah matriks, maksudnya kena guna kaedah tersebut. Okay, jadi untuk penyelesaian soalan, untuk menyelesaikan persamaan serentak, macam biasa, langkah pertama mesti bentuk persamaan serentak. Okey, awak kena bentuk dua persamaan linear, Okey, jadi bentukkan dua persamaan linear, awak baca soalan, awak cari ayat mana yang boleh digunakan pakai untuk membentuk persamaan tersebut. Okey, jadi daripada soalan, jadi kita dah tahu bahawasanya ikan talapia adalah P. Okay. Berdasarkan soalan, okay, RMP ni untuk ikan talapia, kemudian RMQ ni untuk sotong. Okay, maksudnya aku kena guna P dan Q, jangan letak tukar huruf lain, mesti guna huruf yang dia bagi. Okey, kemudian ayat yang pertama dia kata Encik Rashid berjaya menjual 20 kilogram ikan talapia dan 12 kilogram sotong. Itu hari pertama. Dan ada juga dia kata jumlah hasil jualan pada hari pertama dan kedua masing-masing ialah RM402. Maksudnya hari pertama tu RM402. Jadi awak ada 20P tambah dengan 12Q adalah bersamaan dengan 402. Itu adalah persamaan satu. Okey, persamaan yang kedua awak boleh dapatkan daripada ayat pada hari kedua Encik Rashid berjaya menjual 23 kilogram ikan talapia dan 14 kilogram sotong. Jadi maksudnya 23P tambah dengan 14Q adalah bersamaan dengan hari kedua jualan dia adalah jumlah dia 465. Jadi 465. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey. Untuk menyelesaikan kaedah matriks, awak kena pastikan susunan awak tu dah ikut susunan yang sama. Katakan depan ni X, kemudian tambah Y sama dengan nombor. Katakan sama dengan 4. Jadi untuk yang kedua mesti sini ada X, lepas tu ada Y sama dengan baru nombor. Okey. Jadi kalau awak tengok sekarang, dia dah berada dalam susunan yang betul. Maksudnya yang pertama P, kemudian Q, yang seterusnya adalah nombor selepas tanda sama dengan. Ingat sebelah kiri awak letak yang ada pemboleh ubah, sebelah kanan yang tiada pemboleh ubah. Okey.
Bila dah dapat macam tu, baru boleh kita selesaikan menggunakan kaedah matrix. Okay. Jadi sekarang kita letak dalam yang ni 1, 2, 3. Okey, awak kena susun dalam bentuk matrix. Okey. Jadi dia dah bentuk yang daripada susunan dia dah sama. Jadi awak salin saja nombor. Jadi awak ada 20, kemudian awak ada positif 12, positif 23, positif 14. Okey. Dia PQ, bawah pun PQ. Jadi letak PQ. Sama dengan yang belakang tu salin sahaja. Jadi awak ada 402, 465. Okey. Jadi kalau awak dah dapat susun macam ni, awak dah dapat markah. Okey. Yang seterusnya kita nak kita nak kena cari PQ. Jadi maksudnya 20, 12, 23, 14 ni matrik yang depan ni mesti pindah ke sebelah kanan. Bila pindah dia akan jadi matrik songsang. Jadi yang tinggal adalah PQ songsang. Jadi 1/. Okey. Yang ni darab dulu. Jadi 20 darab dengan 14. Kemudian tolak. Tolak dengan yang mana? Yang ni, darab yang ni. Jadi 23 darab 12. Okey. Tak sangat ni. 20 darab 14 tolak dengan 23 darab 12. Okey. Jadi yang ni 20 dengan 14 ni dia akan berubah tempat. Jadi sini 14, sini jadi 20. Untuk 12 dengan 23 dia akan berubah tanda. Kalau positif jadi negatif dan negatif jadi positif. Jadi ini dapat negatif 12, negatif 23. Yang belakang tu salin saja 402, 465. Okay. Kemudian kita selesaikan. So ini adalah sama dengan 1/. Okey, tekan kalkulator. Jadi awak akan dapat 4. Jadi 1/4, 14, negatif 12, negatif 23, 20. So ini 402, 465. Okey. Awak boleh selesaikan, tak kisah macam mana, tapi saya cuba selesaikan matrik dulu. Okey, jadi ini sama dengan 1/4. Diselesaikan matrik. Jadi yang ni darab dengan yang ni. Okey. L lah, awak ingat L macam ni. Jadi 14 darab dengan 402 tambah dengan negatif 12 darab dengan 465. Okey. Yang kedua, jadi yang ni darab dengan yang ni. Okey. Jadi awak akan dapat negatif 23 darab dengan 402 tambah dengan 20 darab dengan 465. So ini adalah sama dengan 1/4. Okay, jadi awak kira lah.
So ini dapat 48 ke atas. Yang bawah lambat tekan kalkulator. So 54, jadi masukkan dalam, jadi 48 bahagi 4, 54 bahagi 4. Okey, sebab darab 1/4 darab 48 dapat 48 bahagi 4. Jadi 48 bahagi 4 dapat 12. Okey, 54 bahagi 4 dapat RM13.50. Okey, jadi kita dah tahu soalan dia tanya apa tadi? Soalan tanya, okey, cari harga sekilogram ikan talapia. Okey, talapia adalah P. Jadi oleh sebab itu, harga sekilogram ikan talapia adalah bersamaan dengan P. Jadi P adalah sebelah atas. Okey, ini PQ. Jadi RM 12. Kemudian harga sekilogram sotong adalah bersamaan dengan RM RM13.50. Jadi dah selesai untuk soalan yang pertama. Jadi awak ingat langkah dia hanya senang. Langkah pertama, bentukkan persamaan linear. Dua persamaan linear kemudian susun. Okey, pemboleh ubah pertama, pemboleh ubah kedua, lepas tanda sama dengan nombor sahaja. Okey, dah susun macam tu, baru awak ubah kepada tulis dalam bentuk matrix. Okey, awak buat semua pemboleh ubah yang sebelah kiri tu, ambil nombor saja, letak dalam satu tanda kurung matrix. Lepas tu, kalau depan P belakang Q, jadi awak susun P atas, Q bawah. Kalau X, Y, jadi X atas, Y bawah. Okey, kemudian sama dengan awak ambil nombor belakang saja, letak dalam tanda kurung. Kemudian awak pindahkan yang 4 tadi, kurungan yang 4 tadi, matrix tadi pindah ke sebelah kanan. Dia tinggal pemboleh ubah saja sebelah kiri. Bila pindah yang tu, maka dia akan berubah kepada matrix songsang. Okey, jadi dah sampai situ, awak boleh selesaikan, maka awak akan dapat jawapan. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Okey, Q9.2. Okey, raja sebelah menunjukkan dua garis lurus MN dan QR. Okey, tuliskan dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y mewakili maklumat di atas. Seterusnya menggunakan kaedah matrix, iaitu nilai X dan nilai Y. Okey, awak boleh bentuk yang pertama adalah berdasarkan garis lurus. Bila garis lurus, nilai dia adalah 180. Jadi awak ada 2X tambah dengan Y tambah 60 adalah sama dengan 180. Sebab ini adalah satu garis lurus. Maka nilai ini adalah 180 darjah. Okay. Jadi awak selesaikan, jadi awak akan dapat 2X tambah Y sama 180 tolak 60. Jadi saya ada 2X tambah Y sama dengan 120. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua awak boleh dapat apabila awak ada dua garisan yang dua garisan yang bersilang. Okey, dia akan hasilkan dua sudut yang bertentangan yang sama besar. Jadi maksudnya sini dengan sini mesti sama besar. Jadi kita ada 2X sama dengan Y. Jadi kita tak nak susunan macam ni. Kita mesti susun, okey, yang ada pemboleh ubah sebelah kiri. Jadi 2X tolak Y sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okey. Jadi kita tukar kepada bentuk matrix.
Okey, soalan persamaan yang pertama ada 2x tambah y sama dengan 120. Persamaan yang kedua, kita ada 2x tolak y sama dengan kosong. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okey, dah ada dua persamaan, kita kena ubah dia kepada bentuk matriks. Okey, pastikan susunan dia betul. Mula-mula x, kemudian y, lepas tanda sama dengan nombor sahaja. Okey. Jadi kita abaikan x, y, kita ambil nombor sahaja, maka kita akan dapat 2, 1. Positif y ni maksudnya 1y. So, yang bawah 2, negatif 1. Okay, susunan dia x, y. Sama dengan 120, kosong. Okay. Jadi kita nak cari x, y, maka kita pindahkan matriks 2, 1, 2, negatif 1 tu ke kanan, dia akan jadi matriks songsang. Jadi x, y 1/, okay. Yang ni darab. Okay. Jadi 2 darab negatif 1 tolak. Jadi darab yang ni pula. Jadi akan dapat 1 darab dengan 2. Okay. 2 dengan negatif 1 tu berubah kedudukan. Jadi sini negatif 1, sini 2. Okay, 1 dengan 2 tu akan berubah tanda. Yang belakang salin. 1, 2, 0, 0. Okay, selesaikan. So ini akan dapat 1 per negatif 4. Okay, negatif 1, negatif 1, negatif 2, 2. 0. Okay. Jadi kita selesaikan. So sama dengan negatif 1/4. Okay. Jadi kita selesaikan dulu. Negatif 1 darab dengan 120 tambah dengan negatif 1 darab kosong. Okay, yang kedua, negatif 2 darab dengan 120 tambah dengan 2 darab dengan kosong. So, sama dengan. Okay, kalau in case awak tak ingat, awak tulis je dulu negatif 1, negatif 1, negatif 2, 2. Okay. Kemudian awak ambil yang ni, 120 kosong, kita tak tulis menegak, kita tulis mendatar. Jadi sini 120, sini kosong. Sini pun sama, 120, sini kosong. Okay. Operasi tambah. Okay, sama je. Okay, kalau tak ingat lah. Okay, so ini adalah sambungan negatif 1/4. So, saya tekan kalkulator. So, yang tu akan dapat negatif 120. Bawah adalah negatif 240. Jadi, selesaikan sama dengan negatif 1/4 darab negatif 120. Negatif 1/4 darab dengan negatif 120. Okey. Iaitu negatif 1/4 darab dengan negatif 240. Jadi kita akan dapat satu 20 bagi 4. So dapat negatif, dapat positif lah. So dapat 30. Negatif 1/4 darab dengan negatif 240. So akan dapat 60. Okey. Soalan tanya apa? Cari nilai X dan nilai Y. Jadi yang ni tak ada masalah. Jadi awak dah tahu, oleh sebab itu X sama dengan 30 darjah, Y sama dengan 60. Tak tulis darjah pun tak ada masalah. Okay. Jadi kita tengok soalan yang ketiga. Okey, sekumpulan 72 orang murid telah bercadang ke pusat sains negara dengan menaiki motosikal dan van
hanya 2 orang murid dibenarkan untuk menaiki motosikal dan 6 murid tidak termasuk pemandu dibenarkan menaiki van. Jumlah kenderaan ialah 6 buah. Okey. Jadi yang pertama yang boleh awak guna adalah awak kena tentukan X awak apa. Jadi saya anggap motosikal motosikal adalah X, Y adalah van. Okey. Jadi yang pertama ayat yang boleh awak bina adalah hanya 2 orang murid dibenarkan menaiki sebuah motosikal dan 6 murid tidak termasuk pemandu menaiki van. Maksudnya 2X tambah dengan 6Y adalah bersamaan dengan 72. Okey, sebab jumlah bilangan murid 72 murid, jumlah bilangan murid adalah 72 orang. Jadi maksudnya bilangan motosikal darab dengan 2, maksudnya akan dapat bilangan murid yang naik basikal. Basikal pula, motosikal. Jadi kalau yang Y pula, maksudnya 6 murid naik dalam satu van. Jadi ada berapa van? Katakan, jadi bilangan van darab dengan bilangan murid naik van, dapatlah bilangan murid yang menaiki van. Jadi jumlah murid yang menaiki motosikal tambah dengan jumlah murid yang menaiki van adalah sama dengan 72. Okey, yang seterusnya, ayat yang boleh digunakan adalah dia bagi jumlah kenderaan ialah 16. Maksudnya motosikal tambah dengan van mesti sama dengan 16. Jadi awak dah ada persamaan 1 dan persamaan 2. Susunannya dah betul. Okey, bila susunan dah betul, maka awak boleh teruskan tulis dalam bentuk matrix. Okey. Jadi dalam bentuk matrix kita salin jadi 2, 6, 1, 1. Okey. XY, jadi XY tulis ke bawah sama dengan 72, 16. Okey. Jadi dia dah bentuk dalam bentuk matrix, kita boleh selesaikan tindakan yang ni. Jadi ke kanan dia akan jadi matrix songsang. Jadi XY sama dengan 1 per. So yang ni mula-mula 2 darab 1. Jadi 2 darab 1. Kemudian yang ni. Okey. Tengah-tengah tolak. Jadi 6 darab 1. Okey. Lepas tu tak dalam tanda kurung. Yang ni dia akan berubah tempat. Jadi 1, 2. Kemudian yang ni dia akan jadi berubah tanda. Negatif 6, negatif 1. Yang belakang tu salin. 72, 16. Sama dengan selesaikan. Negatif 1 per dengan negatif 4. So 1, negatif 6, negatif 1, 2. 72, 16. Okey. Selesaikan negatif 1 per 4. Jadi 1 darab 72 tambah dengan negatif 6 darab dengan 16. Negatif 1 darab 72 tambah dengan 2 darab dengan 16. Okey. Alin tak ingat. Kalau tak ingat, awak buat macam ni. Salin dulu nombor ni. 1, negatif 6, negatif 1, 2. Kemudian 72 dengan 16 ni awak tulis dalam dia apa? Mendata. Jadi 72, ini 16. So 72, 16.
tengah-tengah tambah. Okey, ni tak dalam tanda kurung. Kalau tak ingat lah. Okey, saya rasa awak semua dah ingat kot. So, sama dengan negatif 1/4. Jadi, dapat negatif 24. Okey. Yang bawah dapat negatif 40. Jadi, kembangkan. Jadi, akan dapat negatif 1/4 darab dengan negatif 24. Negatif 1/4 darab dengan negatif 40. So, yang ni awak akan dapat 6. Bawah awak akan dapat 10. Okey. Jadi, kita tengok balik soalan dia kata, hitung bilangan motosikal dan bilangan van diperlukan untuk lawatan tersebut. Jadi, kita kena rujuk apa yang kita tulis tadi. X tu motosikal. Jadi, oleh sebab itu, bilangan motosikal sama dengan 6. Okey? Sebab X, Y. Jadi, ke atas ni X, bawah ni Y. Kemudian, bilangan van adalah bersamaan dengan 10. So, itu jawapan dia. Okay. Jadi, kita tengok kepada soalan yang keempat. Okey. Q9.4. Okey, cari matriks songsang. Okay, yang ni tak ada masalah. Okey, jadi matriks songsang yang ni adalah 1 per. Okey, yang ni dulu. Jadi, 5 darab 4. Okey. Kemudian dengan yang ni mesti tolak. Jadi, 2 darab 3. Yang ni dulu, ubah kedudukan jadi 4. Sini jadi 5. Kemudian yang ni, dia akan berubah tanda negatif 3, negatif 2. So, selesaikan akan dapat 1 per 14. 4, negatif 3, negatif 2, 5. So, dah dapat jawapan. Okey, B. Okey, dia kata Raja Sembilan menunjukkan 2 promosi ditawarkan di kedai buku kayangan. Okey, menggunakan kaedah matriks, hitungkan harga bagi sebuah buku dan sebatang pen. Okey, jadi yang ni package, jadi awak boleh guna package tersebut untuk membentukkan persamaan linear, 2 persamaan linear. Okey, jadi persamaan yang pertama, okey, kita anggap dia buku tu sebagai X, kemudian pen kita anggap dia sebagai Y. Jadi dalam package A ada 1, 2, 3, 4, 5 buku. Maksudnya 5X tambah dengan 3Y bersamaan dengan 26. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua, kita ada 2 buku, iaitu 2X tambah dengan 4 batang pen, jadi 4Y sama dengan RM16. Okay, jadi itu adalah persamaan yang kedua. Jadi bila kita dah ada yang tu, kita dah boleh tukar kepada bentuk matriks sebab susunan dia dah cantik. Okay. Jadi susun dalam matrik jadi 5, 3, 2, 4. Okay, XY. Jadi kita tulis XY ke bawah sama dengan 26 per 16. Okay.
Jadi kita dapatkan XY adalah bersamaan dengan 1 per. Jadi yang ni darab dulu. Jadi 5 darab 4. Kemudian yang ni tolak tengah-tengah mesti tolak. Jadi 2 darab 3. Okey. Jadi yang ni dulu berubah tempat, di sini 4, sini jadi 5. Okey, 3 dengan 2 ni dia akan berubah tanda di negatif. Dia akan jadi negatif 3, sini negatif 2. So yang belakang tu salin. Jadi kita selesaikan ini sama dengan 1 per 20 tolak 6. So dapat 14. Okey. Salin 4, negatif 3, negatif 2, 5. Kemudian ada 26, 16. So selesaikan sama dengan 1 per 14. Okey, jadi 4 darab dengan 26 tambah dengan negatif 3 darab 16. Bawalah negatif 2 darab 26 tambah dengan 5 darab dengan 16. Tekan kalkulator, so dapat 1 per 14. So dapat 56. Okey, bawah akan dapat negatif 2 darab 26 tambah dengan 5 darab 16. So dapat 28. So masuk dalam lah 1 per 14 darab dengan 56. 1 per 14 darab 28. So akan dapat 4 bawah 2. Okey. Jadi soalan dia apa? Harga bagi sebuah buku X kan. Jadi ni XY. Oleh sebab itu harga sebuah buku adalah bersamaan dengan RM4. Harga sebatang pen RM2. Okay. Jadi kita tengok kepada soalan terakhir, iaitu Q9.5. Jadi tengok, Betty berumur P tahun, Chandra berpula berumur Q tahun dan 4 tahun lebih muda daripada Betty. Okey, pada tahun ini jumlah umur mereka ialah 24. Jadi saya anggap sebagai Betty. Dalam soalan ni dia bagi Betty sama dengan P. Okey, P tahun, kemudian Chandran adalah bersamaan dengan Q. Okey. Pada tahun ini jumlah umur mereka 24. Okey, jadi soal persamaan yang pertama boleh guna adalah ini ya. Chandra adalah 4 tahun, bahasa Inggeris pula. Okey, Chandra berumur Q tahun dan 4 tahun lebih muda daripada Betty. Jadi maksudnya Betty P kan, tolak dengan 4 tahun adalah bersamaan dengan umur Chandra. Okay, sebab Chandra lebih muda 4 tahun daripada Betty. Jadi kalau umur Betty tolak 4, maksudnya umur dia jadi sama dengan
Chandra. Okey. Jadi kita tak nak macam ni. Kita mesti susun ikut huruf pertama, huruf kedua, nombor. Jadi pindahkan. Jadi P tolak Q sama dengan 4. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Okay, persamaan yang kedua kita boleh dapat adalah daripada ayat pada tahun ini jumlah umum mereka ialah 24. Jadi maksudnya P tambah Q sama dengan 24. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okey. Bila dah ada macam tu, baru kita boleh transfer kepada bentuk matriks susunan dah cantik. P, kemudian Q, nombor. Jadi, 1, negatif 1, 1, 1. Okey, jadi P, Q sama dengan 4, 24. Jadi kita pindahkan matriks ni ke kanan. Jadi dia akan jadi matriks songsang. Yang tinggal adalah P, Q. Sama dengan 1 per. First yang ni darab dulu. Jadi 1 darab 1. Okey, tolak dengan yang ni pula. Jadi negatif 1 darab dengan 1. Buka kurungan. Jadi yang ni berubah tempat. Dia tak ada masalah sebab dia masih sama. Kemudian yang ni akan berubah tanda. So 1 negatif 1. Belakang salin. Okey, kita selesaikan. Ini sama dengan 1 per 2. 1, 1 negatif 1, 1. 4, 24. So, selesaikan 1 per 2, 1 darab 4, tambah dengan 1 darab 24 per dengan negatif 1 darab 4, tambah 1 darab 24. Jadi, kita akan dapat 1 per 2, 28, 20. Okey. Jadi, darab, jadi 1 per 2 darab 28 dapat 14. 1 per 2 darab 20 dapat 10. Jadi soalan dia minta apa? Hitung nilai P dan nilai Q. Jadi kita dah dapat, oleh sebab itu P sama dengan 14, Q sama dengan 10. Okay. Jadi saya harap awak dapat memahami apa yang saya sampaikan pada kali ini. Jadi awak ambil sebaik mungkin apa yang saya sampaikan, cuba fahami dan cuba jawab soalan tu dengan teliti. Okey, pastikan awak dapat markah yang terbaik dalam SPM nanti. Okey, jadi saya berhenti sampai sini. Okey, jika ada tersalah sebut ataupun apa-apa kekurangan daripada video saya minta maaf. Okay, saya bukan profesional dalam merakam video pengajaran ini. Okay, jadi sekian, terima kasih.